Nanti dulu, saya nak kongsikan tip penting kepada anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tonton di channel Dia Aizat Official. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ini, kepada khusus ni utama kepada anak-anak muda, okey? Okey, pada hari ini kita nak bincang tentang tajuk gaji. Gaji kecil, kalau macam status kita gaji kecil dan nak lawan dengan gaji besar, apa mas sekarang ni? Adakah gaji kita ni gaji kecil atau gaji besar? Kadang-kadang kita tengok yang pertama lah, okay, gaji kecil. Tapi bila kita tengok balik, anak-anak muda mungkin ada yang tersilap langkah, ataupun mungkin sebab terikut kawan, ataupun terbiasa ikut-ikut, ataupun dapat arahan, jom nak belilah, kawan beli kita pun belilah, keluarga suruh beli kita pun belilah, tanpa berfikir dahulu. Sebab kadang-kadang gaji mungkin dapat RM1,500, dapat gaji RM2,000 kan. Mungkin gaji tu kadang-kadang mungkin tersilap langkah. Sebab apa? Bila anak muda gaji kecil, dapat dari gaji, dia fikir untuk setahun kena simpan berapa, kena ada dana kecemasan, kena mesti ada berapa. Lepas tu lagi pening bila anak-anak muda semua gaji RM1,500, RM2,000, tiba-tiba nak terus beli kereta kenderaan yang lebih bergaya lagi. Sebabkan gaya kehidupan tu lebih mewah daripada gaji, mengatasi gaji kecil anak muda zaman sekarang. Itu masalah anak-anak muda zaman sekarang. Fikir hawa nafsu, sebab yang penting hutang lama-lama. Yelah, baru gaji RM2,000, RM3,000, ataupun baru gaji RM1,500, RM2,000, RM3,000, baru hidup action macam terlebih macam anak-anak raja kan. Gaji pun sebabkan gaya hidup melebihi daripada gaya keperluan kehidupan anak muda tersebut. Lagilah pening bila ada promosi, time-time musim raya, ada fiti, ada daha, Christmas ke, musim-musim perayaan lah, mesti anak-anak muda akan ramai terperangkap apabila munculnya promosi-promosi jualan kereta. Harga asal RM40,000, RM50,000, RM30,000, RM40,000 kan, RM60,000, RM70,000 kan, kereta semua tu kan. Bila harga promosi turun sikit RM3,000, RM4,000, anak muda pun kena beli ni. Itulah masalahnya anak muda terperangkap dengan beli kereta melebihi daripada gaji mereka tersebut. Menyebabkan mereka terbeban dengan hutang kereta, sehingga mereka terbeban tidak mampu untuk membeli aset rumah yang pada masa yang akan datang. Terjejas, betul, terjejas. Bila ada hutang kereta, hutang mungkin yang ambil PTPTN, lagi hutang lagi, nak hutang PTPTN, hutang kereta lagi. Contohnya lagi nak kahwin kena buat loan pula, buat loan lagi, cari nahas. Dah 3 hutang. Makin mana hutang. Itu yang buatkan anak-anak muda ramai terkesan. Bila dah kahwin, lagi terkesan. Banyak hutang ni, semua hutang. Dapat gaji, bayar hutang. Itulah masalah anak muda zaman sekarang. Sebab kita kena fikir macam mana, apakah tindakan kita supaya kita dapat mengubah diri kita sendiri. Tiada siapa yang boleh ubah diri kita kalau kita tidak ubah diri. Contohnya kita tengok contoh ada orang tu bawa grade 41, gaya hidup macam grade gaji 54. Lepas tu contoh lagi, baru anak-anak muda baru jadi doktor yang umum. Bila jadi doktor yang umum dah macam gaya doktor pakar wanita. Gaya hidup tu macam mewah lagi, terlebih mewah. Baru jawatan macam pekerjaan, tapi hidup gaya macam pegawai daerah. Lepas tu lagi apa lagi? Paling penting beli kereta sebab ada promosi raya Cina. Itu yang paling kita main. Sebab gaji kita ni anak-anak muda semua, ingat anak muda, gaji kita ni kecil ataupun besar, kita yang mungkin berlakunya sebab bebanan hutang ni sebab kita belanja yang besar-besaran. Kita tak faham kenapa orang menyimpan. Sebab tu selalu kita dengar, ukur diri kita dulu. Dapat duit gaji, kita ukur dulu, kita dekat dulu, kita simpan dulu. Selalu saya pesan pada anak-anak muda semua, kita kena dapat gaji saja, kita cuba belanja kos kita, simpan, barulah nak belanja benda lain. Itu yang penting. Jadi soalannya, gaji kita ni sebenarnya kecil ataupun kita yang belanja besar? Soalan. Nampak? Jadi fikir-fikir kan. Sebab kita tak nak anak-anak muda pada generasi yang pada akan datang akan terbeban dengan hutang, kerja sebab nak kena melansaikan hutang.
Tetapi pada masa yang sama tiada simpanan. Jadi kena ingat, biarlah kita belajar, cuma masih lagi belajar, teruskan lagi belajar, menuntut ilmu kewangan. Ramai lagi generasi anak muda kita tak faham kenapa ramai orang perlu menyimpan daripada sekarang. Dan lagi orang tak faham kenapa kita perlu menyimpan, kenapa kita perlu melanggar takaful. Banyak lagi, macam-macam lagi berkaitan dengan urusan kewangan yang betul. Jadi anak-anak muda jangan terlebih rakus, jangan terlebih berhawa nafsu besar untuk berbelanja benda-benda yang tidak bermanfaat. Aulawiyat macam lain macam bahasa Arab ni. Aulawiyat tu maknanya utamakan dulu apa yang betul. Selalu saya berpesan pada anak muda, pastikan bila kita dapat duit gaji, kita susun dulu mana yang wajib dulu. Jangan belanja dulu, kita buat simpanan sikit, barulah kita belanja benda kita nak. Mungkin kena ada yang berkorban sikit. Cuba tengok dalam YouTube shoot saya pernah post shoot saya tu. Kalau contohnya dapat gaji 1,200, 1,500, saya akan bentangkan apa benda yang kita perlu buat untuk kita hasilkan. InsyaAllah kita boleh tengok balik. Kena carilah dalam shoot, dalam karakter shoot saya, YouTube saya. Nanti dulu saya nak kongsikan tip penting kepada anak muda tentang 2 tip. Pertama, tip tentang beli kereta. Anak-anak muda, kalau nak beli kereta, jikalau anda nak beli kereta, jangan terus beli kereta mewah. Harga tak ada, harga modal tak ada. Maksudnya nak beli kereta tu, harga tu 46,000 tu, tapi deposit kosong. Tapi bila tanya orang tu, ejen kereta apa kisah? Apa benda 46,000, loan lulus bank. Kita bayar bulan-bulan 500, 600. Sakit juga kan. Tentang tip untuk beli kereta, contohnya kalau kita nak beli kereta tahun ni juga, pastikan gaji kita, contohlah gaji kita 2,000 kali 12 bulan setahun dapat 24,000. Itu je lah gaji yang untuk kita beli kereta pada tahun ini. Contoh kalau nak beli kereta Myvi canggih kan, Myvi 40,000, Myvi 3,000 yang paling baru, latest Honda apa lagi, macam-macam lah yang nak gagah gaya bergaya bagai semua tu. Ya tak perlulah nak bergaya sangat, tapi hutang terbeban banyak, betul tak? Betul ke betul? Jadi anak muda beli kereta, kalau anda ada impian, tak ada masalah anak muda. Kalau ada impian, kita kena korban daripada awal sekarang. Guna motor dahulu. Tak perlu nak beli terus kereta dengan cara hutang. Sakit untuk masa sampai selama 9 tahun kita hutang. 9 tahun kita hutang. Kalau deposit banyak tak ada masalah. Sebab tu kita galakkan anak muda berkorban, belajar cara untuk berkorban. Jangan rasa ikut kawan, jangan rasa nak ikut untuk nunjuk pada kawan. Tak perlu, orang tak perlu nak tengok. Hutang tu yang lagi lama, itu yang paling kita risau. Jadi tip tu yang kita sharekan. Pastikan kalau anda nak beli kereta, contoh anda nak beli kereta, anak muda nak beli kereta ni, kereta contohnya contoh saya nak beli kereta Toyota Vios tu harga dia, saya belum kenal, harga dah sekitar 86,000. Kalau gaji saya 2,000, saya kena tahan 4 tahun. Maksudnya 4 tahun untuk saya simpan duit. Cukup 4 tahun, barulah saya beli kereta tersebut. Nampak? Itu untuk anak-anak muda. Jangan terus beli kereta cash terus ataupun hutang. Itulah masalahnya. Jadi kalau anak-anak muda ni, kalau kita nak cakapkan 4 tahun tu tadi, masih dalam tempoh ni kena berkorban lah. Simpan duit. Masa kita naik motor, berkorban. Kalau dah kahwin mesti perlukan kereta. Kalau yang dah kahwin, masalah ke? Yang dah kahwin janganlah tu beli kereta baru. Mungkin kena fikir balik, bincang pasangan macam mana. Yang baru kahwin, pasangan baru nak kahwin, yang dah kahwin, fikir sebaiknya belilah kereta second hand. Tak perlulah nak tunjuk kereta, saya dah beli kereta baru, tetapi kalau hutang tanpa ada deposit 10%, sakit. Sebaik-baiknya kalau nak selamat, biar 50% modal nak beli kereta tu, barulah aman sikit. Biar kos hutang tu dan kos bebanan hutang tu makin lama makin kurang. Lagi cepat hutang kereta tersebut lagi bayar, lagi cepat hutang kereta tersebut dilunaskan. Jadi kita kursus nasihat pada anak muda, mana yang nak ambil, yang bermanfaat, yang tak manfaat tak masalah, ketepikan. Saya kongsi je cerita kan, jadi tak masalah. Pendapat tu fikir-fikir, beramal pada anda semua, anda yang buat, bukan saya. Saya tegur untuk diri saya dan saya tegur untuk pada anak-anak muda, pada yang akan datang yang tengok YouTube saya ini. Okey, teruskan menonton. Itu saja. Kita sambung next yang akan datang tentang gaji. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton. Jangan lupa tekan button subscribe. Kita jumpa lagi next video.